Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan telah kita salat maghrib raya secara berjemaah. Kemudian dengan sedikit masa yang ada ini, insya-Allah taala kita akan sambung lagi pengajian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana saya telah maklumkan bahawa kita akan baca buku yang dikeluarkan oleh JAKIM. Buku kita yang lama, Al-Muhlikat Minar Rijal wan Nisa'. Itulah buku yang ditulis berkaitan dengan dosa-dosa yang besar. Setelah beberapa tahun kita baca buku itu dan telah menghabiskannya. Kemudian kita nak baca buku yang baru lah ya. Itulah buku yang dikeluarkan oleh JAKIM yang bulan lepas saya dah kongsikan sikit sebanyak tentang sinopsisnya. Mana mukadimah buku tu lah ya. Dia buku yang kecil, hanya dalam 50 muka surat saja. Namun ia buku yang baik lah ya untuk saya kongsikan di peta-peta awal. Dan yang paling penting ia buku yang diluluskan lah ya. Yang ditulis oleh Dr. Aizam bin Mas'ud, salah seorang pegawai besar jugalah di sana. Saya ingat sebagian tuan-tuan kenal dia kot. Tak pernah dengar? Dulu orang panggil Ustaz Aizam Mas'ud. Tak pernah dengar? Pernah ke tak ni? Okey. Dia hilang-hilang tak tu. Saya tak nampak mulut kan, tutup semua. Setengah ustaz pun mengajar mulut tutup juga. Saya tak tahulah kena tutup ke tak tutup yang mengajar ni. Tak dapat maklumat lagi. Buka je ya. Pasal jauh kan. Ni berapa meter ni Kalau tutup kan tak jelas. Ya tak? Tak apalah, selagi belum ada kewajipan tu. Kalau dia tak wajib, kalau SOP dia kena ikut lah ya. Ni saya pun tak tahulah ada SOP ke tidak. Tapi banyak ustaz tak pakai lah ya. Baik. Dulu dia ustaz saja. Sekarang kita dah panggil doktor lah pasal dia dah dapat PhD, dah buat PhD hari tu. Kemudian dah dapat doktor lah ya. Orang dah panggil Dr. Aizam Mas'ud. Dulu orang panggil ustaz. Ustaz Aizam Mas'ud. Dan dia seorang yang terkenal juga sebenarnya, dalam televisyen pun ada keluar ya. Dan dia juga terlibat di JAKIM dalam hal-hal ni lah, keluarkan risalah-risalah ya. Cuma dia lebih kepada akidah, teologi ya. Isu-isu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng, biasa dia lah yang di kepalanya isu-isu yang berkaitan dengan Syiah Qadiani, dia juga berada di barisan hadapan. Dia terkenal juga ada ni. Alah, tuan-tuan tekan YouTube je, Ustaz Aizam Mas'ud keluar lah ya. Baik. Malam ni saya nak baca penulisan dalam buku ni lah ya, tapi belum bab pertama lagi. Biasalah buku ni dia cantik, dia punya presentation dia cantik, tapi tak dijual ni. Mungkin dikeluarkan risalah-risalah ya. Ada buku-buku yang dikeluarkan di peringkat agama, baik di peringkat pusat JAKIM atau seumpamanya, ataupun di peringkat negeri macam Majlis Agama, Jawi, Jaiz. Kadang-kadang dikeluarkan risalah, memang dia tak jual. Cuma dia agih-agihkan. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu ke mana dia agihkan. Kalau kita pun tak dapat. Tapi kalau kita pergi ke agensi-agensi agama, kadang-kadang kita pergi ke Jawi, pergi ke Jaiz, kan? Maiz adalah atas rak-rak dia tu. Hatta kalau kita lihat JAKIM sendiri dah banyak keluaran jurnal-jurnal pasal agama lah, akidah baik, ibadah baik, yang sebahagian juga meliputi tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Ada tak sampai kepada kita, duduk dalam risalah saja. Dan saya masih ingat lagi beberapa tahun yang lepas, bila saya pergi ke Muzakarah ataupun diskusi fatwa Selangor, banyak buku fatwa yang dikeluarkan. Saya pun tak pernah baca. Bila pergi diskusi tu baru saya dapat buku tu. Tak tahu dia edar ke mana. Mungkin dia edar ke Masjid Surau, tapi tak tahulah. Sebab Masjid Surau pun kita tak pernah dapat. Dan bila saya baca, rupanya dah banyak benda yang dilakukan oleh masyarakat kita difatwakan, tapi dah tak sampai kan.
Contohnya di dalam fatwa Selangor dia tulis upacara menepung tawar yang dilakukan oleh orang Melayu adalah haram kerana mempunyai unsur-unsur yang syirik. Ada je, tapi kita tak tahu, macam tak sampai. Dan banyak lagi hal-hal yang lain ya. Contoh dia macam itulah ya. Sama juga dengan risalah seumpama ini hanya risalah sebenarnya. Atau ulama-ulama kita dulu pun kalau buku-buku kecil dipanggil risalah. Saya bagi contoh, buku-buku yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebenarnya banyak risalah. Dia bukan buku. Risalah ni makna buku kecil. Kita pun panggil risalah. Orang Arab pun panggil risalah. Di mana bila sebut risalah ni dia merujuk kepada kutaibah. Kutaibah ni ialah daripada kitab, tapi dia kecil. Ya. Buku-buku macam Minhajul Abidin, ya, buku Imam Ghazali yang pasal tasawuf tu kan, kecil je bukunya kan. Inilah kitab pada membicarakan tentang kerohanian. Nama dia Minhajul Abidin, dia kata kitab, dia sebenarnya risalah. Dan Imam Ghazali rahimahullah antara ulama yang banyak menulis risalah-risalah yang kecil. Jika dihimpunkan puluhan-puluhan risalah tu baru jadi satu kitab. Hari ini dah di-type semula dan dijadikan kitab. Nama dia Rasail Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia panggil risalah-risalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam tu ada Minhajul Abidin, ada Bidayatul Hidayah. Dua buku ni kalau di Nusantara Melayu memang mukaddimah kepada tasawuf, kita belajarlah. Ini dipanggil tasawuf first layer, yang mana tidak ada masalah sama sekali. Tasawuf ni kalau dah layer 2-3 tu hak problem tu. Tapi kalau first layer duk bincang pasal akhlak, bincang pasal mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah, hak ni lah ya. Biasa buku tu lah, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Itu buku kecil. Minhajul Abidin berapa puluh muka surat je. Dan banyak lagi buku-buku yang lain. Di peringkat pendidikan, buku Al-Imam Al-Ghazali yang bertajuk Ayyuhal Walad, dia bukan buku, dia risalah kecil je. Tapi di Kementerian Pendidikan dia dijadikan rujukan lah ya. Tajuk dia Ayyuhal Walad, nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada anaknya. Wahai anakku, tajuk dia Ayyuhal Walad. Itu pun risalah. Campur banyak lah ya. Dan saya kira ramai lagi ulama-ulama lain yang karang risalah. Risalah ni makna buku-buku kecil ya. Cuma asal dia buku kecil, tapi bila dah ulama hurai dia jadi panjang lah kan. Kalau hak betul-betul hak ulama tu dia kecil je. Macam kita kata Hidayatus Salikin. Ya. Asal dia adalah daripada buku Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, dihurai oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, jadi Hidayatus Salikin. Memang besar lah buku tu, tebal lah sikit. Tapi buku asal dia hak Imam Ghazali tulis kecil saja. Tapi dia hurai jadi panjang lah ya. Tak pernah dengar Hidayatus Salikin? Pernah dengar ya? Buku tu diharamkan oleh Jakim sebenarnya. Kerana dalam akidah dia ada unsur wahdatul wujud, kesatuan Tuhan. Nur Muhammad lah kiranya ya. Baik, lepas tu kalau belajar buku tu nak tapis sikit ya. Ada suka belajar buku tu banyak, tak. Tapi kalau orang pondok boleh mengajar buku tu, kita error lah ya. Tak apa, boleh belajar. Tapi kalau bab akidah tu dia kena cross check sikit lah ya, kena check, kena ni sikit, kena tapis sikit. Baik, sama juga dengan risalah ini. Dia risalah ni bagus sebab saya lihat dia punya presentation very good, amat baik sekali. Pasal dia bajet pun besar, Jakim kan. Dengan warna-warna dia. Nanti saya bagi kat Haji, saya tak bagi lagi. Nanti saya WhatsApp kat Haji, Haji share dengan jemaah ya untuk tengok. Baik, saya pergi kepada page pertama. Sebelum dia masuk bab yang pertama, dia dahulukan dengan mukaddimah ya. Sebelum dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat mari satu apostrofi, dia buat mari satu kata-kata ya. Apa kata-kata si penulis ini, Dr. Aizam Mas'ud dan tim dia lah. Ataupun kita boleh kata kata-kata Jakim. Pasal dia yang keluarkan, dia yang luluskan. Kata-kata Jakim lah ya. Apa kata dia? Awal-awal risalah ni dia kata penghayatan sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berputik. Ini dia punya first word dalam buku ini ya. Buku ni dia nak fokus kepada asas sunnah Rasulullah SAW, especially yang bersabit dengan amalan. Jadi dia sebutlah benda ni. Kata dia penghayatan sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berputik.
mana sudah mula berkembang dengan baik, ya. Dan saya setuju sebenarnya dengan statement ini, ya. Kerana kita lihat dalam perkembangan hari ini, kadang-kadang dalam urusan penyampaian agama lah, ya, saya dan mana-mana ustaz sekalipun, kadang-kadang apa yang kita sampaikan, kita pun dipersoalkan, betul tak? Kadang-kadang lah kita pun dipertikaikan, ya. Bila kita sampaikan satu benda, kadang-kadang orang tanya, boleh jadi saya yang sampaikan, orang pergi tanyalah ustaz lain, betul tak? Ataupun ustaz lain yang sampaikan, orang akan tanya saya. Benda tu benda biasa, ya. Dan kadang-kadang masyarakat kita ni bukan dia, atau jemaah kita ni bukan dia mempertikaikan atau dia mempersoalkan, ya, tapi dia nak tahu, ya. Bila kita sampaikan satu benda, dia tahu, dia tanyalah ataupun dia persoalkan, betul ke yang ustaz cakap ni? Ini berlaku. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri di media-media sosial, kadang-kadang berlaku banyak soalan-soalan seumpama itu. Kalau ustaz cakap pun orang tanya juga, pasal orang nak tahu, ya. Bukan nak mempersoalkan pun, ya. Dan kadang kita sama-sama kita pun mempersoalkan juga. Kan? Saya bagi satu statement, ustaz lain pun tanyalah, soal lah, ya. Tak apa. Dan bagi saya ini satu sikap yang baik, ya. Dan mungkin ini yang dimaksudkan oleh kenyataan ini. Maksud dia kata seolah-olah macam kepahaman kita beragama ni dah semakin baik, ya. Dan kita tak nafi ini adalah hasil daripada keadaan dunia itu sendiri. Pasal dunia hari ini dah berkembang, tuan-tuan. Mungkin 20-30 tahun dulu tak berlaku hal-hal seumpama hari ini. Sebab hari ini, tuan-tuan, dalam masa beberapa second saja, satu-satu benda dia boleh tersebar cepat, betul tak? Cepat sampai. Dan orang hari ni pun dia lebih terbuka. Sebab tu dia, dan bagi saya ini satu sikap yang baik sebenarnya, ya. Ini satu sikap yang baik. Malah kalau kita lihat ulama kita seawal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, yang saya percayalah banyak masjid dan surau belajar kitab berkenaan. Tapi tak tahu siapa keduk lagi bab tu. Pasal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia karang buku ini, banyak babnya. So ni ada kan? Sampai mana dah? Imam Nawawi buku Riyadhus Salihin ada 372 bab. Banyak tu. Yang mana ianya merangkumi hampir keseluruhan bab-bab yang ada dalam agama kita. Akidah baik, ibadah baik, muamalat baik, akhlak baik, semua. Tapi dia ambil sikit-sikit lah, kan? Hatta dalam hal ehwal kerohanian juga ia merangkumi banyak bab-bab yang besar. Hatta ada beberapa bab-bab yang terawal tu memang Al-Imam An-Nawawi memulakan dengan bab-bab kerohanian, ya. Bab yang pertama babul ikhlas, bab ikhlas. Mana ada benda yang lebih rohani berbanding dengan keikhlasan. Ikhlas, tuan-tuan. Betul tak? Gapo-gapo pun dalam hak awak amalan kita ni, ikhlas lah nombor satu. Yang jarang kita nak sampai ke tahap itu, kan? Dia dulu kat ikhlas. Lepas tu bab yang kedua babut taubah, the chapter of repentance, the chapter of apa dia panggil, repent, bab tentang kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melakukan dosa, taubatlah. Mula bab ikhlas, lepas tu bab taubat, lepas tu bab sabar, lepas tu bab macam-macam, muraqabah lah. Sebab tu saya masih ingat lagi bila saya dipanggil dululah masa sesi interview untuk dapat tauliah di satu negeri lah, ya. Dia tanya, ustaz, kalau ustaz ajar tasawuf, ustaz nak ajar kitab mana? Sebab dia tengok buku yang saya bawa, tak ada satu pun buku tasawuf. Jadi dia tanya, ustaz kalau nak ajar kitab tasawuf, ustaz nak ajar kitab mana? Saya kata, saya nak ajar Riyadhus Salihin. Dia pun katalah pada saya, Riyadhus Salihin ni kitab hadis, ustaz, bukan kitab tasawuf. Saya pun jawablah ke dia. Saya kata tak betul macam tu.
Saya kata kitab Riyadhus Shalihin lah kitab tasawuf yang paling agung. Kan? Siapa ceritalah begini. Dan yang paling jelas Imam Nawawi dalam mukaddimah pun dia dah sebut antara tujuan dia buat kitab ni ialah untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Dan dia dulukan dengan bab-bab kerohanian, bab ikhlas, bab sabar, bab takut pada Allah. Mana ada benda lebih besar dalam tasawuf melainkan hal-hal seumpama ni. Diam tak terjawab dia. Lepas tu orang dapat 2 bulan dapat tauliah, saya 10 bulan baru dapat pada muka. Untung dapat. Kan? Lawan lagi. Baik. Buku tu ada banyak bab tu, ada ratusan bab. Jadi buku yang mesti dipelajari oleh setiap orang, bagi saya lah. Sebab tu Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala dia pesan pada kita belajar beberapa buku, walaupun kita tak mampu nak belajar semua, sebab memang kita tak boleh nak belajar semua pun. Tapi ada beberapa buku yang kita mesti belajar katanya. Dia bersebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Azkar Imam Nawawi dan juga Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi ni dia sebut 2 buku. Satu dia sebut buku Al-Azkar, buku zikir. Satu dia sebut buku Riyadhus Shalihin kerana satu buku yang amat baik, kerana dia menghimpunkan semua perkara yang bersabit dengan kehidupan kita dalam semua lapangan. Jadi dia sendiri mengakui bahawa buku ini adalah one of the best book. Hatta di universiti pun kita belajar. Dulu di UAE ada orang yang mengajar Riyadhus Shalihin awal tahun 2000 dulu. Tahu siapa? Dr. Mazhar lah. Dr. Asri. Baik. Mana tadi? Ada banyak bab kan? Di ujung tu tuan-tuan, bab yang keberapa ya? Bab yang kedua tu lebih tak silap saya. Ada satu bab yang disebut babut tasabbut fi ma yahkihi aw yaquluhu, ataupun bab al-hathu ala tasabbut fi ma yaquluhu aw yahkihi. Dia panggil bab kita mesti tasabbut, mesti pastikan betul-betul apa yang kita nak cakap dan apa yang kita nak sampaikan. Ya. Nampak? Supaya apa? Supaya benda hak kita kongsikan, benda hak kita dapati dia tidak orang kata apa, bercampur dengan benda-benda yang tidak betul. Itulah tujuan dia. Dia pun marilah beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Walaupun tuan-tuan, ayat dan hadis yang dia bawa ni sebenarnya ayat dan hadis yang am. Kita mesti semak, kita mesti lihat, kita mesti rujuk benda yang kita nak kongsikan dalam hak ehwal semua benda, dunia baik, agama baik. Tapi hak agama lebih-lebih lagi lah. Kalau hak dunia pun kita kena orang kata apa, kena pastikan dia ni betul. Benda agama lebih-lebih lagi. Dia pun buat marilah ayat Quran. Dia kata kita mesti semak apa yang kita nak, apa-apa yang berkaitan dengan agama. Kerana ia selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah ayat Quran dia bawa pertama surah Al-Isra ayat 36. Kata Allah Taala, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kana innas sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala kata la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir la taqfu la taqul ma la ilma laka bihi. Allah Ta'ala kata jangan kamu la taqfu, jangan kamu kata, jangan kamu sebut, jangan kamu masuk campur apa-apa yang kamu tidak tahu. Ini umum, ayat ni umum. Dunia baik, akhirat baik. Kan? Benda yang tak sabit dengan agama baik, benda agama baik. Tapi kalau ulama kita nak sebut hak awak agama, ayat ni ada pergunakan. Pasal kalaulah benda dunia pun kita kena tahu, benda agama lebih-lebih lagi lah tuan. Kemudian dia buat mari lagi ayat Quran surah Qaf ayat 18, kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar satu benda daripada mulut kita melainkan ada padanya raqibun atidun.
Raqib atid lah, malaikat lah ya. Apa makna raqib? Raqib ni makna orang yang sentiasa melihat. Maksud melihat, malaikat yang duduk dengan kita ni dia sentiasa melihat. Itu makna raqib. Kan? Raqibun daripada perkataan muraqabah. Atid, apa makna atid? Atid ni maksud orang yang hadir. Dia sentiasa bersama kita. Jadi kembali pada yang tadi, kadang-kadang masyarakat kita ni dengan sebab keadaan dunia yang memang macam tu, yang kadang-kadang menjadikan kita ni kena lebih bersedia. Dan kita tak boleh menyalahkan masyarakat kita yang mempersoalkan kita, mempertikaikan kita, kan? Kerana mereka nak tahu apa-apa yang sampai kepada mereka dalam soal agama ni adalah perkara yang betul. Jadi kita kena lebih bersedia lah ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi peringatan kepada kita. Kalau kita buka Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Sorry. Ayat 6. Tuan-tuan sering dengar ayat ni. Di mana Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu sesuatu khabar, suatu berita, suatu perkara daripada orang yang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun ni tasabut tadilah, mana kena cek betul-betul. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, at-tabayyun ialah at-tasabut. Sama dengan Imam An-Nawawi. Mana dia kata kena cek betul-betul. At-tamahhus katanya. Bukan cek betul-betul. Dan kata dia, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh cek dulu? Ayat ni walaupun Allah Ta'ala sebut fasik, sebenarnya bukan fasik saja. Siapa-siapa saja yang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita kena cek dulu. Orang nak menyampaikan pun kena cek, orang hak disampaikan pun kena cek belakang. Pasal kata mereka, sudah menjadi kebiasaan manusia, sesuatu apa yang disampaikan itu, dia mesti perkara yang bercampur dengan hak dan batil. Benda benar dan benda dusta, dia mesti bercampurnya. Kan? Macam ada seorang lah, dia datang ke masjid naik basikal. Dia nampak hantu. Dia pun cakap kat kawan dia. Ni contoh budak-budak ni. Ni saya buat contoh kat sekolah rendah je ni. Saja buat mau cerita kat sini. Nak cerita kat budak-budak kita, apa-apa yang kita sampaikan, kita kena cek. Dan kita nak sampai kepada orang lain, kita kena inilah cerita dia. Nak buat cerita yang tinggi-tinggi kan, anak murid tak faham pula. Cerita dia, Abu pergi ke masjid naik basikal. Kemudian dia nampak hantu. Ada hantu ke? Saya tak pernah jumpa hantu pun. Ada tuan-tuan. Kita panggil hantu. Syaitan lah, jin kan. Dia pun cerita kat kawan dia, mana tadi aku pergi masjid aku nampak hantu lah. Padahal dia nampak lain, tapi dia kata hantu. Kawan dia pun cakap kawan lain, Abu mana tadi pergi surau nampak hantu lah. Oh iya ke? Dia pun cerita kat kawan dia, cerita kat kawan dia. Kan? Akhir sekali kawan hak lah cerita macam mana? Abi pergi surau mana tadi, dia nampak basikal naik hantu lah. Dia nampak hantu naik basikal lah. Sampai macam tu tu. Dan ni kita pernah buat test tuan-tuan. Bila kita buat kursus-kursus psikologi, kita pernah buat test. Kan? Ramai-ramai peserta ni, hak mula-mula dia suruh cakap hak nombor 2. Lepas tu suruh cakap hak nombor 3. Suruh cakap hak nombor 4. Ini dia panggil latihan yang biasa kita buat lah ya. Kita pergi kursus apa. Nak cerita kadang-kadang kita jangan cepat percaya pada orang ni. 3 cakap 4 sampai 5 sampai 6 sampai 7 sampai 8. Kalau ada 50 partisipan, peserta, 50 orang lah. Kemudian dia akan tanya hak ujung sekali apa yang dia dapat. Dia akan tanya dia akan tanya hak nombor 1 apa yang dia cakap. Rupanya tak sama langsung. Rupanya memang betul lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul juga apa yang dikonklusikan oleh ulama kita bila mereka huraikan ayat berkenaan. Umpama kata Al-Qadhi Iyad,
berita yang sampai kepada manusia, tak kisahlah hak agama ke, hak dunia ke, kebiasaan dia akan bercampur dengan hak dan batil. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita saring. Dan Allah Taala suruh tasabbuk dan suruh tabayyun. Dan ayat ni pun turun tuan-tuan kerana peristiwa yang penting. Kalaulah Nabi pun boleh tersilap langkah dalam hal ni, tapi Nabi ni tuan-tuan, kesilapan yang dia buat ada hikmah yang besar, kan? Kata Nabi ni maksum, Nabi maksum daripada dosa, tapi kesilapan manusiawi Nabi juga melakukannya. Ini di sisi majoriti para ulama, Nabi pun buat. Sebab tu dalam ayat Quran banyak Allah Ta'ala tegur Nabi. Kalau Nabi tak buat silap, Allah Ta'ala nak tegur buat apa? Kan? Hikmahnya kepada kita lah. Kenapa turun ayat tu tuan-tuan? Pasal Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, ada dalam Musnad Ahmad daripada Al-Haris bin Dira Al-Khuzai. Dia mari jumpa Nabi, dia masuk Islam. Dia kata qadimtu ala Rasulillah fada'ani ila al-Islam fa aslamtu. Dakhaltu fihi aqrartu bihi faqultu ya Rasulullah arji' ila qaumi ad'uhum ila al-Islam wa ada'iz zakat. Hadis yang panjang, tapi saya sebutlah dia punya sinopsis itu, cerita dia. Dia kata aku jumpa Nabi, Nabi ajak aku pada Islam, aku masuk Islam. Kemudian aku kata pada Nabi, wahai Rasulullah, bagi aku balik, aku ajak kaum aku masuk Islam. Kemudian aku akan suruh mereka bayar zakat. Aku akan kumpulkan zakat tu. Lepas tu kau hantarlah siapa-siapa datang ambil. Kan? Dia jumpa Nabi. Nabi suruh masuk Islam, dia masuk Islam. Nabi suruh dia bayar zakat, dia bayar zakat. Kemudian dia kata, tak apalah, aku pun balik, aku pun nak ajak kaum aku masuk Islam, aku pun nak suruh mereka bayar zakat jugalah. Nanti kau hantarlah siapa-siapa suruh ambil zakat ni. Dia pun balik, dia ajak kaum dia masuk Islam, kaum dia pun masuk Islam. Kemudian dia tunggu Nabi tak datang-datang. Fa zanna anna qad hadasa saqitatun fi Allah wa rasulih, katanya. Maka dia kata, aku sangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah marah padaku. Dia ingat Nabi marah ke aku kot. Dia fikir lagu tu. Dia pun mengumpulkan kaumnya, lantas dia kata, jom kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha qaumi intaliqu ila Muhammad. Jom kita pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia pun pergi ramai-ramai. Sebenarnya Nabi SAW telah hantar seorang, nama dia Al-Walid bin Uqbah bin Harith, dah pergi. Tapi apa Al-Walid ni buat? Dia tak pergi pun. Dalam riwayat yang lain kata Al-Walid ni dengan si Al-Harith ni ada isu, ada konflik. Dia tak pergi. Bila dia balik, dia cakap kat Nabi, Al-Harith tak nak bagi dia zakat. Dan dia siap kata lagi, Harith nak bunuh dia. Innal Haritha mana'az zakah wa arada qatli. Dia kata Harith tak nak bagi zakat wahai Rasulullah, dan dia nak bunuh aku. Nabi bila dengar begitu, apa Nabi buat? Nabi menghantar tentera pergi kepada Al-Harith, dan bila tentera tu duduk kepung Al-Harith dan kaumnya, dia pun tanya, ila man buat istum, apa kamu buat? Kamu nak pergi kepada siapa ni? Ila antalah, ilaika lah, dia kata nak pergi kepada kamu lah. Dia pun cerita gini. Dia kata wallazi ba'asahu bil haq ma laqiyani wala ra'aitu. Demi Allah, dia tak pernah datang jumpa aku, dan aku pun tak pernah melihatnya. Maka Allah Taala pun menurunkan ayat berkenaan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi dengan sebab satu berita yang dibawa oleh Al-Walid, maka telah hampir berlaku peperangan. Mana nampak? Sebab tu Allah Ta'ala peringat pada kita, mesti disampaikan dengan jalan yang baik. Jadi samalah tuan-tuan, dalam isu yang sama, hatta Rasulullah SAW pun berkata, kafa bil mar'i kaziban ayu hadis bi kulli ma sami'a. Pasal apa saya kata tadi, sikap nak mempersoalkan, nak mempertikaikan dan nak tahu apa-apa disampaikan kepada kita,
adalah sikap yang baik, kerana ayat-ayat yang telah saya baca tadi, hatta Nabi pun banyak peringat pada kita. Antaranya dalam Sahih Muslim yang juga disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddis bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia terus menyampaikan apa yang dia dengar. Dengar saja sampai, dengar saja sampai, dengar saja sampai, dengar saja share, dengar saja tulis. Kan? Tak tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Ha? Saya tuan-tuan tak pernah share, baik di WhatsApp, baik di Facebook. Tuan-tuan selalu follow Facebook saya, ada seorang dua kan. Ada saya share orang lain punya, ada saya share hak betul-betul basic lah. Saya banyak share ceramah saya, kemudian saya share hak daripada orang lain, saya share very minimal, mana sikit sangat. Saya tak suka share info-info yang kadang-kadang saya pun tidak tahu. Ha? Kalau WhatsApp, jarang lah. Kalau share pun bukan benda-benda yang orang kata, ha? Kalau saya betul-betul pasti baru saya share. Kan? Pasal hari ni tuan-tuan nak, orang kata apa, nak dapat dosa mudah sangat kan? Share cukup lah. Jadi Nabi kata kalau dia kongsi apa-apa yang dia dapat tanpa diselidikinya, maka dia sudah dianggap sebagai pendusta. Sebab itu kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tadi dalam Riyadhus Shalihin, ni dalam syarah Sahih Muslim, dia kata siapa-siapa yang kongsi, sebut apa-apa yang disampaikan kepadanya tanpa dia semak, kazaba, maka dia telah melakukan pendustaan. Makna dia dah kira berdosa. Kalau dia sampaikan benda betul, kalau benda betul tak apalah, tapi dari sudut dia terus menyampaikan tanpa disemak, di situ dia sudah melakukan satu kesilapan. Kalau tak berdosa pun dia dah silap. Sebab itu orang kata amat penting sekali. Baik. Jadi dia satu benda yang biasalah ya. Sementara hari ni kadang-kadang banyak benda yang tidak ada rujukan dan sumbernya. Kadang tak ada sandaran pun. Jadi orang nak tahu. Tapi tidak ada masalah sama sekali. Dan dia satu cabaran yang besar ya, kepada kita ya, untuk kongsi hal yang baik saja. Saya kata bagus. Kalau orang tanya benda-benda agama ni, lagi banyak tanya lagi bagus. Hatta kalau kita lihat berkembangnya ilmu agama ni, hatta zaman Rasulullah pun dengan sebab sahabat banyak bertanya kepada baginda. Tapi bezanya kalau orang tanya Nabi, of course lah Nabi tidak salah, pasal dia Nabi. Pangkat Nabi tu pun Allah Ta'ala bagi. Kan? Ilmu pun Allah Ta'ala bagi. Kita ni pasal pangkat kita pun bukan kita Allah Ta'ala bagi. Kan? Kita pergi belajar agama sikit, orang panggil lah ustaz. Mungkin ada benda yang kita tahu, tapi ada benda yang kita tidak tahu. Kan? Nampak? Baik. Kemudian dia kata, ini kerana banyak perkara di dalam urusan kehidupan telah diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi saya juga setuju dengan statement ni. Dan saya kira semua Muslim bersetuju bahawa apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam sunnah dia lah, semuanya telah ada dan mencukupi untuk kita menjadikan ia sebagai rujukan. Akidah baik, ibadah baik, akhlak baik, dunia baik, akhirat baik. Walaupun dalam Quran tak adalah kata semua benda. Nak buat rumah tengok Quran, tak ada lah. Kan? Nak buat benda detail-detail, Allah, itu satu Quran pun tak cukup tak? Tapi telah diletakkan garis panduan dan benchmarknya. Kan? Benda-benda yang bersabit dengan dunia, selagi mana tidak langgar syarak, dibenarkan. Itu saja. Kan? Dan kaedah itu yang menjadikan Islam ni dia serasi dengan mana-mana zaman. Nak buat apa buatlah, tapi jangan langgar syarak. Benda dunia lah ya. Sebab itu Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bila dia pergi ke Madinah, dia tegur petani-petani cara nak kahwinkan buah tamar, takbirun nakhl dia panggil. Nabi kata kalau kamu buat begini, dia akan lebih berbuah, jadi banyak. Tiba-tiba sahabat buat, tak lebat, tak ada buah lagi, kurang buah dia. Jadi sahabat mengadu dengan Rasulullah,
Dulu kamu tegur kata okey. Nabi pun kata antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Pak aku tegur ni benda dunia. Kalau kau lebih tahu kau buatlah. Kan? Dan di atas hadis itu ulama kita buat kaedah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Malam yakun malam yakun dalilun ala man'iha. Asal-asal benda selain daripada ibadah muamalah, mana benda dunia lah ya, adalah harus lagi mana dia tidak langgar syarak. Pasal Nabi kata kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi hak ehwal dunia ni dia tak ada limitation. Kita boleh fikir, kita boleh buat apa yang kita nak buat. Selagi maju manusia itu selagi bagus, semakin bagus. As long as dia tidak langgar syarak. Itu kalau dunia lah. Tapi kalau hak ehwal yang bersabit dengan keagamaan, akidah baik, ibadah baik, lain pula. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dia haram dulu. Melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya, ada terbalik pula. Kan? Kita tak boleh nak pandai-pandai semayang. Pasal asas-asas semayang itu haram. Kalulah asas-asas semayang itu harus, semua orang boleh semayang ikut cara dia kehendaki. Betul tak? Saya semayang cara saya. Haji semayang cara haji. Dia harus. Tapi tak. Asas-asas ibadat itu haram. Melainkan jika ada dalil yang mengharuskan. Dan begitulah dalam hak ehwal ibadah yang lain. Zikir pun sama. Kan? Elok-elok zikir Rasulullah SAW dah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, dah dimasukkan oleh para ulama dalam zikir-zikir muktabak. Akhirnya zikir hak tak ada dalam tu yang diamalkan. Sebab itu Al-Imam Ibn Alan bila dia syarah Al-Azkar Imam Nawawi dalam muqaddimah dia sebut, dia kata Allah Ta'ala telah mengajarkan zikir dan doa kepada Rasulullah. Kata Ibn Alan, Allah Ta'ala telah mensyariatkan doa dan zikir. Kemudian Allah Ta'ala ajar pula Nabi macam mana nak doa dan zikir. Kemudian Allah Ta'ala kemudian Nabi ajar pula kepada para sahabatnya. Tiba-tiba mari pula satu golongan, dibuat satu doa, dibuat satu zikir, sehingga orang meninggalkan zikir-zikir yang datang daripada Rasulullah dan mengamalkan zikir-zikir mereka atau doa mereka. Pada dakwah lah, ini doa Nuh, ini doa Zakaria, ini doa Khidir. Dan dia kata ini adalah perbuatan syaitan. Syaitan sungguhlah pasal hak Nabi ni. Kan? Ditinggalkan. Pasal apa? Pasal hak ni ada kelebihan. Orang kalau baca satu hizib tuan, orang tak baca dah hak lain. Kan? Nak baca zikir la ilaha illallah, la ilallah, tak ada apa la ilallah tu, zero ataupun tak ada apa. Tapi kalau baca hizib-hizib tertentu kerana fadilat dia besar, jadi kita duk amal hak tu kan. Baca-baca buku tuan, oh ini zikir Nabi Imam Ahmad ketika berjumpa Allah. Tak nak. Orang ambil hak tu kan. Isyarat. Azan. Tak ada terus kan. Tak ingat. Azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikap yang baik.
Asyhadu an la ilaha illallah. 40 minit. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb at-tashlatil qamati Muhammadin Rasul. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Baik. Dah. Okey, balik. Dah ke? Belum ke? Balik pada yang tadi. Jadi dia kata segala perkara dalam urusan kehidupan kita telah diajar oleh Rasulullah SAW. Memang betul lah, ya. Kerana bila kita lihat, kita dapati setelah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Nabi telah menyempurnakan misinya. Itulah menyempurnakan agama yang diwahyukan oleh Allah Taala kepadanya. Ya. Jadi semua ada. Akidah baik, ibadah baik dan akhlak baik. Kerohanian baik, spiritual, kekeluargaan baik dan kemasyarakatan baik. Ya. Hatta kalau kita lihat dalam ilmu fiqh Islam pun ada banyak bidang yang hampir mencakupi seluruh bidang kehidupan kita. Ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat. Itu semua bidang-bidang kehidupan kita. Ya. Semua ada. Ya. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya tentang rahbaniyah, kependetaan, Nabi menafikannya. Yang menunjukkan bahawa perbezaan antara agama Islam dengan agama-agama samawi terdahulu seperti Yahudi, Nasrani. Di mana kalau zaman dulu selagi dia semakin dia menyendiri, berpendeta, jadi pendeta lah ya. Ibadah seorang-seorang kepada Allah lagi bagus. Dia panggil ar-rabbaniyah. Tapi Islam tidak ada lagi. Malah ada seorang sahabat nama Abi Imamah, disebut oleh Alimah Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis. Dia balik daripada satu peperangan, dia nampak gua.
Nampak gua. Dia tengok cantik gua ni. Ya. Jadi terlintas di fikiran dia, alangkah baiknya kalau aku berada di gua ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam umat-umat terdahulu, mungkin dibaca kisah-kisah zaman-zaman dululah, zaman ahli kitab apa semua. Jadi dia kata bagus ibadah ni. Cantik gua ni kalau aku buat tempat bertapa ibadah pada Allah kan. Dia pun balik tanya Rasulullah, ya. Lalu Nabi tidak membenarkannya. Jadi sama juga kes dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Mas'ud, Abu Darda dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As yang terlalu sibuk menyendiri di rumahnya beribadah kepada Allah, ditegur oleh Nabi dengan katanya, tidak ada kependetaan dalam Islam. Innallaha abdala rahbaniyah bil hanifiyati samha. Rahbaniyatu hajil ummah al-jihad. Nabi kata agama Islam dah tak ada dah pendeta-pendeta macam tu. Tak ada. Tapi kependetaan agama ini telah digantikan oleh Allah dengan jihad. Semakin kita berjihad kepada Allah, itulah pendeta kita. Kita duk faham kalau pendeta ni mana kan? Itu dulu. Lah ni tak ada. Selagi kita bercampur, kita membangunkan ummah, kita bagi ilmu pada masyarakat kita, sama-sama memajukan diri dan masyarakat kita ke arah yang baik, itulah kita punya pendeta kita, jihad kita tu kan. Sebab itu Rasulullah SAW bila dia dilantik menjadi Nabi, dia tak pergi lagi ke Gua Hira. Ada pergi lagi ke? Tak ada dah. Ziarah pun tidak kan. Usah lagi nak duduk dalam Gua Hira macam dulu. Dulu dia lari daripada orang Quraisy. Dia buat malam-malam duduk mabuk apa gitu gini. Nabi lari lah kan, mengabdikan diri secara bersendirian kepada Allah waktu tu. Tapi bila Nabi dah jadi Nabi, apa kerja Nabi? Membangunkan ummahnya kan, lagi maju lagi bagus. Itu yang Nabi buat masa Nabi berada di Mekah, walaupun secara kecil-kecilan pasal tak ada power kan. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, dilantik menjadi ketua, dah ada kuasa, maka Nabi guna kuasa yang ada untuk nak memantapkan dan mempertahankan dan memajukan lagi agama yang diwahyukan kepadanya. Nabi tak pergi lagi ke tempat yang dia pergi pada waktu dahulu kan. Tiba-tiba hari ni ada pula orang kata betapa ni bagus menyendiri, pergi ke gua atau pergi ke hutan. Pasal Nabi dulu kan duduk di Gua Hira. Dan bila orang tanya dalil, dia marah pula. Mana dalilnya? Tak ada dalil. Tapi sejarah ada, Nabi pergi Gua Hira. Tak kena. Itu prinsip agama yang salah ya. Tak ada. Selagi kita bercampur, selagi bagus. Cuma kalau kita nak ambil prinsip kependetaan yang merujuk kepada ibadah seorang-seorang menyendiri, bila? Pada malam hari. Malam. Bangun qiyamul lail, sembahyang seorang-seorang, berzikir pada Allah, baca Quran dan berdoa. Seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan diikuti oleh imam kita yang besar. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i malam dibagi 3. Kata Imam Ibn Jauzi dalam Minhajul Qasidin, jaza' Syafi'i salah satu ajza' lis-salah, lil-qira'ah, lil-ilm. Imam Syafi'i malam dibagi, lin-naum, lil-ilmi, lis-salah. Imam Syafi'i bagi malam ni 3. Satu bahagi untuk tidur, satu bahagi untuk ibadah, satu bahagi untuk ilmu. Malam tu. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud dalam sebahagian asar, suma'atur rajuli fi baitihi fil lailah. Dia kata kependetaan seseorang itu ialah pada malam hari, berada di rumahnya. Tapi boleh kat masjid pun. Janji tu. Kalau kita nak ambil konsep kependetaan lah, tapi itu tak boleh kata kependetaan ya, dia salah. Kerana tidak ada kependetaan dalam Islam. Tapi kalau nak merujuk kepada kependetaan ni, mana kita ibadah seorang-seorang, ada juga. Tapi bukan rabbaniyah seumpama itu. Tapi ibadah pada malam hari, bersendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu kita nak sembahyang, kita nak baca Quran atau seumpamanya. Macam kita lah. Mungkin kita tak mampu atau tak, orang kata apa, nak bangun qiyamul lail lama-lama. Mungkin kita ambil masa yang awal sebelum subuh, ambil setengah jam kita ibadah kepada Allah. Dan kita akan rasailah keajaibannya. Disamping fadilat yang besar yang telah disebutkan kepada kita, tapi kita sendiri akan merasainya. Tuan-tuan pernah lalui lah ya. Kita sendiri pun selalu ada masalah yang besar. Kadang-kadang bila kita bangun sembahyang malam, kita rasa tenang, memang tenang. Nampak?
Dan semoga Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita, mudah-mudahan lah ya. Baik. Jadi itu kata-kata mukaddimah yang didahulukan oleh Jakim ini, saya kira perkara yang baik sekali. Pertama, dia kata masyarakat kita telah mula membuka mata tentang ilmu agama yang betul dan sunnah Rasulullah SAW yang saya telah kongsikan tadi. Jadi baguslah kita teruskan budaya yang bagus itu. Cuma kadang-kadang terlebih-lebih tak boleh juga kan. Kadang-kadang yang dah betul pun dipertikaikan juga, itu masalah lah kan ya. Tapi dalam konteks biasa, kita bertanya dalam soal agama itu amat-amat digalakkan. Dan yang paling penting ialah pendirian kita, kita nak sentiasa mencari yang sahih. Itu yang paling penting sekali yang saya lihat yang dimaksudkan oleh si pengarang dalam buku ini. Dan dia sebut bahawa Islam telah sempurna dan kesemua perkara yang ada dalam kehidupan kita telah pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara. Dan itu juga sebenarnya sebab tu bila Nabi dah wafat, Nabi ditanya, sahabat ditanya, nama Salman Al-Farisi, ada orang Yahudi tanya dia, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khara'ah?" Dia kata ajal. Dan saya Muslim. Ada saya Yahudi ni dia tanya Salman, akhir, adakah Nabi mu telah mengajarkan segala-gala kepadamu sampai nak berak pun dia ajar juga ke? Kan? Kalau ikutkan nak berak, nak kencing, nak ajar buat apa? Semua orang boleh buat, ya tak? Tapi Nabi ajar belaka. Salman Al-Farisi berkata kepadanya, ajal, ya. Allamana alla nastanji bil yamin, la nastanji bi aqall min salasati ahjar, wala nastaqbil qiblah li baulin aw gha'id, wala nastanji bi 'azamin aw raji'. Ya, betul. Nabi telah mengajar segala-galanya kepada kami, sampai nak berak kencing pun Nabi ajar. Nabi ajar supaya kami tidak menggunakan tangan kanan ketika beristinja. Pasal tangan kanan itu tangan yang mulia. Jangan digunakan pada perkara-perkara yang kotor. Ya. Nabi mengajar supaya kami tidak menggunakan batu kurang daripada 3 biji. Nabi juga mengajar supaya kami tidak menghadap ke arah kiblat Baitullahil Haram, kerana ia adalah tempat ibadah yang mulia. Dan Nabi juga mengajar kepada kami supaya kami tidak sesekali beristinja dengan menggunakan tulang ataupun najis. Pasal apa Nabi tak pernah kita guna tulang? Pasal tulang ni makanan jin. Ya. Kita pun suka tulang juga. Suka tulang, tapi kita tak makan tulang. Kita makan isi. Hak ni tulang tu. Ya. Tapi orang tanya kita pula, tak boleh buang lantung sampah tulang Ustaz? Boleh. Cuma tak boleh kita gunakan untuk beristinja. Pasal orang zaman dulu dia istinja kan, selain pada air dia guna benda-benda macam batu, kayu, tulang. Jadi Nabi larang tulang. Pak lain tak apa, Nabi larang tulang. Lu orang tak boleh. Satu lagi najis, of course lah, najis haiwan tak boleh kerana dia najis. Nampak? Jadi telah jelas kepada kita hal seumpama ini. InsyaAllah ta'ala next nanti saya akan masuk lah ya. Bab dia yang pertama, Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah kepada umat Islam. Ini pun satu perisi yang besar dalam agama. Dan kita akan bacalah ayat Quran dan hadis Nabi bersabit dengannya. Dan bentuk-bentuk qudwah secara khusus yang dibincangkan dalam syarak kita, menerusi huraian ulama-ulama kita jugalah ya. Aku liqaul azza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dan tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.